Lukas 2 ayat 8 sampai 20. 路加福音第2章第8到20节。 Ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14 akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. Ayat 15 sampai 20 akan dibacakan di dalam bahasa Indonesia. 第8节到第12节是要用中文念，然后接下去的用印尼文。路加福音第2章，从第8节开始。 在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间按着更次看守羊群。有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主。” 就是主基督，你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。 Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini tema khotbah adalah kasih Allah menggerakkanku. 今天的主题，神的爱推动我，鼓励我。 Nah, saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan khotbah, perkenankan saya untuk mengatakan hal ini. 当我还没有接下去讲到之前，我想要说几句话。 Yang pertama, selamat Natal dan Tahun Baru kepada saudara sekalian. 向各位恭贺圣诞快乐，新年蒙恩。 Mewakili pribadi, keluarga, maupun juga Majelis Jemaat GKI Jatinegara. 无论是我个人、我的家庭，还有就是我们教会的知识们。 Kemudian yang kedua, perkenankan saya juga menyampaikan mohon pamit kepada saudara sekalian. 第二件事情呢，就是要向各位告辞。 Minggu kemarin adalah momen khotbah minggu terakhir saya sebagai pendeta di GKI Jatinegara. 上个主日呢，是我在这里以牧者的身份传讲的最后一堂的信息。 Dan hari ini merupakan khotbah terakhir saya sebagai pendeta di GKI Jatinegara. 今天呢是我最后一次在这里成为蒙福堂的牧师，在这里传达信息。 Mulai 1 Januari saya akan melayani di GKI Harapan Indah Bekasi. 2015年1月份开始呢，我就要到Bekasi Harapan Indah 会堂那里侍奉。 Perkenankan kiranya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kasih perhatian saudara sekalian. 谢谢各位弟兄姐妹们这么长久以来对我的关心与爱。 Saya juga memohon maaf atas segala perkataan, tindakan, sikap yang tidak berkenan di hati saudara. 同样的，无论我的言语、举止、行为在不讨你们喜悦，或者是已经对不起你们的，也请你们原谅。 Dan ini bukan perpisahan, benar-benar perpisahan saudara sekalian. 其实呢，我们并不是真正的离别分开。 Karena kita masih sama-sama Jabodetabek. 我们还是同样的在这个加波德大北的地区。 Jaraknya juga tidak terlalu jauh.
也并不是搬到很远的地方， relasi kita akan terus berjalan. 而且我们的关系还可以继续的保 Ini 持。 kadang-kadang saya juga akan tetap mampir ke sini. 我也会经常来这里看望你们。 Baik, khotbah hari ini adalah kasih Allah menggerakkanku. 今天我们要思想神的爱推动我。 Nah, saudara sekalian, tadi kita membaca tentang gembala-gembala yang menerima kabar dari malaikat Tuhan. 刚才我们看到的就是关于牧羊人和天使的那段经文。 Nah, ada suatu hal yang menarik di sini. 有一件事情很吸引我们的。 Saudara sekalian, di kalangan orang Israel pada waktu itu gembala-gembala itu termasuk kaum yang terpinggirkan. 当时的以色列民，他们的这些牧羊人是属于边缘的人物，不被人看重， Dianggap sebagai kaum yang tersisihkan, tidak dihormati. 就是呢被别人看不起的那一群人。 Terutama oleh orang-orang yang menganggap dirinya baik, seperti ahli Taurat, orang Farisi. 特别是那些自以为义的人，就是那些文士、那些法利赛人。 Mereka tidak dihormati karena apa, saudara sekalian? 为什么他们被瞧不起呢？ Karena mereka dianggap tidak mampu untuk menjalankan hukum-hukum ibadah Yahudi secara mendetail, secara terperinci. 因为他们被看为是一群不能够行出犹太人的律法的那些不能够跟着教条生活的人。 Mereka juga tidak biasa memelihara hukum-hukum tradisi agama Yahudi. 他们也不爱遵行当时犹太人的风俗习惯。 Misalnya kalau kita lihat dalam Markus 7 ayat 2 sampai 3 itu soal pembasuhan tangan sebelum makan. 比如就是在马可福音7章第2节到第3节那里，他们吃饭前不洗手。 Nah, ternak domba mereka itu menuntut perhatian mereka. 而且他们要非常花很多的精力照料他们所牧养的羊群。 Sehingga pekerjaan mereka sebagai gembala membuat mereka itu tidak bersih atau dalam bahasa agamanya itu najis untuk mengikuti ritual ibadah. 因为他们工作的缘故呢，他们很难保持他们的身体的干净，就是当时他们说的就是不洁净。 Karena kalau misalnya dombanya lagi pup gitu ya, itu kalau pegang kena kotorannya aja sudah jadi najis. 因为当时呢，若是这些羊群他们放粪便的时候，动到那些东西，他们都会变成不洁净。 Nah, bukan hanya itu, para gembala itu waktu mereka menggembalakan domba mereka, mereka sampai pada satu saat itu sampai selama berminggu-minggu berada di luar. 而且呢，他们牧养羊群要带到很遥远的地方，好几个星期都不回家。 Mereka berada jauh dari bait Allah sehingga mereka tidak bisa disucikan atau ditahirkan secara agama. 他们远离圣殿，他们没有机会能够得到从圣殿里面得到给他们的洁净。 Dan bukan hanya itu, kita lihat dalam slide berikutnya bahwa mereka ini dianggap orang-orang yang suka berbohong dan suka mencuri. 不但如此，他们当中呢，别人看为是时常撒谎，还有呢时常偷窃的人。 Nah, saudara sekalian, bukankah dua dosa ini adalah dua dosa yang paling umum dilakukan oleh manusia pada umumnya? 当时呢，这个撒谎还有呢偷窃呢，是大多数人经常会犯的罪。 Jadi sebetulnya gembala-gembala ini boleh dikatakan mewakili kita umat manusia. 可以说呢，这些牧羊人就代表了我们所有的人类。 Nah, saudara sekalian, pemberitahuan pertama kelahiran juru selamat diberikan malaikat kepada para gembala. 可是这个圣诞的好消息却第一次向这些牧羊人传出去。 Saya yakin ini bukan suatu kebetulan, saudara sekalian, tetapi ini merupakan hikmat Allah. 我想这个并不是碰巧的事情，乃是神的智慧。 Untuk mengungkapkan kasih karunia Allah terhadap umat manusia yang berdosa. 表明神的爱彰显在罪人的身上。 Bahwa Allah mengasihi manusia. 就是神爱罪人。 Allah memanggil orang-orang yang miskin dan yang dipandang rendah. 神看重那些别人瞧不起的人。 Bukan orang yang menganggap dirinya baik. 所以呢，并不是他们被离弃。 Oh, betapa besar, betapa agung kasih karunia Allah itu, saudara. 所以神的爱是何等的伟大。 Kita orang yang berdosa. 我们原本是罪人， Tetapi Tuhan mau datang untuk selamatkan kita. 但是神却顾念我们这些罪人。 Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia mendapatkan jaminan kehidupan kekal. 只要借着相信主耶稣，我们就保证得到神的救恩。 Slide berikutnya kita mendapatkan hal yang menarik. 还有呢，我们看见很吸引我们的是，
Saudara sekalian, pada masa itu setiap pagi dan petang di dalam kompleks bait suci di Yerusalem dipersembahkan seekor domba tak bercacat sebagai korban persembahan kepada Allah. 当时呢，早上和下午，在这个耶路撒冷的圣殿的内围里面，他们都会献上一只羔羊为祭物。 Karena kebutuhan ini setiap hari, setiap pagi, setiap petang, maka dibutuhkan kawanan domba yang cukup banyak. 因为他们每天都要举行这个祭物的献上，所以呢，他们需要有很多的这些羊。 Di samping itu, kenapa jumlahnya harus banyak? Karena untuk korban persembahan, dombanya harus tidak bercacat celah. 为什么需要有很多的羊呢？因为这些被献上成为祭物的羊呢，必须没有瑕疵的。 Harus dombanya itu benar-benar bagus. 是真正很好、很健康的羊。 Misalnya matanya tidak cacat, 啊，这个眼睛也不可以有什 kakinya 么 tidak cacat, 问题，或者这个脚也不可以切 pokoknya 断， yang terbaik. 总之是上好的。 Nah, untuk kebutuhan itu maka pejabat bait suci itu memiliki kawanan domba sendiri. 所以呢，为了要保持这些羊呢是真正好的水平，所以那个圣殿里面有人特别来管这些羊。 Nah, di dalam catatan sejarah diketahui bahwa domba-domba milik pejabat bait suci itu digembalakan dekat Bethlehem, saudara. 啊，通常呢，那些在这个圣殿里面牧养羊群的人，他们是靠近这个伯利恒的。 Nah, saudara kalau bisa lihat peta di situ, jarak antara Yerusalem dengan Bethlehem itu tidak terlalu jauh. 所以呢，我们会发现呢，这个耶路撒冷跟伯利恒的那个距离呢，并不是很遥远。 Sekitar 7 kilo lah. 啊，大约是7公里。 Kalau 7 kilo kira-kira dari sini sampai mana ya? 大约是从这里到什么地方呢？ Pokoknya 7 kilo gitulah. Sampai Klender. Pak Klender ya. Ya. Tidak terlalu jauh. 啊，所以呢，并不是很远。 Dan ada kemungkinan para gembala itu sedang menjaga domba-domba hewan korban di bait Allah. 所以呢，很大的可能性呢，这些牧羊人他们所牧养的羊群呢，是为了供应圣殿的需要。 Nah, ini perhatikan baik-baik, saudara. 所以我们要注意这件事。 Yesus datang untuk menjadi gembala yang baik. 主耶稣来，他成为好牧者。 Yohanes 10 ayat 11. 在约翰福音10章11节那里说的。 Slide berikutnya, dan Yesus datang sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 主耶稣来，他是上神的羔羊，为了要拯救Yohanes 除灭 1 ayat 人的罪。 Yohanes 1 ayat 29. 就是约翰福音1章29节。 Nah, ini menarik saudara sekalian. Tadi domba-domba untuk korban bait suci itu digembalakan di dekat Bethlehem. 所以呢，这些用来供应圣殿的羊呢，是在这个伯利恒那里被牧养。 Yesus datang menjadi gembala yang baik dan juga anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 主耶稣来，他是好牧者，他也是成为祭物被献上的羔羊。 Ini kan suatu kecocokan yang luar biasa, saudara. 所以呢，我们看到这件事情非常的配合。 Sungguh cocok bahwa kabar baik itu diberikan pertama-tama kepada para gembala yang sederhana. 所以呢，这个圣诞的信息第一次被告诉给这些平凡的牧羊人，是非常配合的。 Dan jika seandainya benar bahwa para gembala itu sedang menjaga domba-domba korban bait suci Yerusalem, 就是正式的这些牧羊人，他们所养的这些羊群是为了这个圣殿的这些羔羊。 maka para gembala itulah yang pertama-tama melihat sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 所以呢，他们是第一次看见神的羔羊， Berada di palungan di 就是 sebuah 在 kandang. 这个马槽里的。 Kecocokannya luar biasa ya. 我们看这个非常的配合。 Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ditaruh di palungan di dalam kandang. 神的羔羊为了要拯救世人的罪恶的，生在马槽。 Benar-benar luar biasa hikmatnya Allah itu, saudara. 我们可以看到神的智慧。 Tuhan mau datang di tempat yang paling kotor, paling jorok. 主耶稣愿意来到最肮脏、最污秽的地方， Di dalam kandang, dalam palungan yang hina. 在被人瞧不起的马槽里。 Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 他就是神的羔羊，来救赎世人罪恶的。 Dan para gembala itulah yang melihatnya pertama kali.
所以牧羊人他们看见了那个光景， Dan para gembala itulah yang mendapat berita dari malaikat 也 pertama 是 kali. 他们从天使的口中听到了这个信息。 Nah, saudara sekalian, tentu saja para gembala ini sebagai orang-orang yang selama ini dianggap sebagai orang-orang yang tidak dianggap. 当然，这些牧羊人一向来不被人看得起。 Tatkala mereka mendapat berita pertama dari malaikat Tuhan, 当他们听到了天使给他们的好消息， sungguh itu suatu pengalaman yang begitu menakjubkan buat mereka, saudara. 可以说是一个令他们感到非常不平凡的一个经历。 Ada enggak di antara kita di sini pernah didatangi oleh malaikat? 请问我们当中有谁曾经见到天使向你显现？ Nenek saya pernah. 我的婆婆曾经历过， Pernah didatangi malaikat waktu dia enggak tahu Yesus itu siapa. 当时她还不知道主耶稣， Nah, saudara sekalian, pengalaman yang begitu menakjubkan, saudara. 所以呢，这个是非常令人惊讶的一个经历。 Orang-orang yang dianggap remeh tapi mendapatkan kunjungan malaikat Tuhan, itu suatu peristiwa yang luar biasa. 原本是不被人看得起的人，却是被天使领到他身边。 Mereka mendapatkan anugerah Allah, 他们得到神莫大的恩典， dipandang berharga oleh Allah, 他们被神看重， dan tentu saja itu akan mengangkat harga diri mereka, saudara. 必定能够抬举他们的身份。 Dan mereka akan tentu merasakan bagaimana betapa mereka dikasihi oleh Tuhan. 他们必定会深深的体会到神是何等的爱他们。 Walaupun bagi banyak orang pada waktu itu mereka tidak dianggap, tetapi bagi Tuhan mereka dianggap. 虽然当时许多的人看不起他们，可是他们在神的面前被看为珍贵。 Bagi banyak orang mereka tidak terpandang, tapi bagi Tuhan mereka dipandang. 别人看不起他们，神却尊重他们。 Oh, saudara sekalian, para gembala ini merasakan kasih Tuhan. 所以牧羊人感受到神的爱。 Dan kasih Tuhan itu yang menggerakkan mereka melakukan hal-hal berikut. 所以呢，这个神的爱推动他们接下去的一切举动行 Kasih 为。 Tuhan itu telah menggerakkan para gembala. 神的爱已经推动了这些牧羊人。 Dan berapa hal yang kita akan lihat ini bisa jadi teladan buat kita. 他们所做的事情也可以成为我们的榜样。 Yang pertama, mereka baik di dalam memberikan tanggapan. 第一呢，他们也把这个好消息传扬出去。 Kayaknya ada gambar jempol. 他们真的非常的赞同。 Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam perkataan malaikat, tidak ada satupun kata meminta atau menyuruh para gembala itu pergi ke Bethlehem. 若是我们听到天使报给他们的信息呢，一点都没有什么请求或者要吩咐他们把这个消息传开。 Malaikat itu hanya memberitahukan berita kelahiran Yesus. 天使只不过告诉他们主耶稣被降生的，已经降生的那个信息， Memberikan tanda bagi mereka. 也给了他们记号。 Namun para gembala itu berinisiatif pergi ke Bethlehem. 可是呢，他们却很主动的自己跑到这个伯利恒去。 Ini suatu tanggapan yang positif, saudara. 所以呢，这个是个非常正面的举动。 Coba bandingkan dengan Matius 2 ayatnya yang keempat. 我们可以跟这个马太福音的另外一处经文，就是第2章第4节那里做一个比较。 Kita baca di sana bahwa semua imam kepala dan ahli Taurat itu mereka tahu ayat firman Tuhan. 当时祭司长和文士们，他们虽然知道圣经的话语， Mereka hafal ayat kitab suci, 他们也会背这个圣经， janji nubuat tentang Mesias. 知道关于弥赛亚来临的那些应许。 Tetapi tidak satupun dari mereka punya inisiatif untuk pergi ke Bethlehem untuk cari tahu soal anak itu. 可是他们当中没有一个人主动的去伯利恒去行见。 Coba kita bandingkan dengan kehidupan kita. 所以呢，相反的， Waktu kita dapat pesan dari Tuhan, kita punya tanggapan seperti apa? 当神的信息传扬给我们，我们怎么样回应神的信息呢？ Waktu kita mendapatkan berita firman Tuhan, apa yang kita lakukan? 当我们听到好消息这个福音的时候，我们怎么样回应？
Apakah ada inisiatif, apakah ada niat awal untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu terkait dengan firman Tuhan itu? 是否我们听到了，我们主动的，我们有所行动？ Waktu dapat berita soal tahun ini akan diadakan aksi sosial Natal, apakah tanggapan kita? 比方说，我们听到消息，在圣诞节的时候，我们要有一些爱的行动，我们怎么样回应呢？ Apakah ada inisiatif, apakah ada niat awal untuk berbagian di dalam memberikan persembahan untuk aksi Natal, aksi sosial Natal itu? 是否我们被推动，我们愿意参与这个奉献？ Waktu kita tahu, waktu kita dapat berita ada sesama anggota gereja sedang di dalam kesusahan, dalam kebutuhan, apakah tanggapan kita? 我们听到我们的信徒、我们的朋友当中，他们正在困难，他们需要救济，我们有没有行动？ Nah, saudara sekalian, para gembala ini memberikan tanggapan yang baik. 所以这些牧羊人他们有一个很好的回应。 Malaikat itu tidak menyuruh-nyuruh, tidak meminta-minta para gembala loh. 虽然天使没有吩咐他们，可是他们主动的去做。 Ayo dong pergi ke Bethlehem. 并不是说来你们去伯利恒， Enggak. 并没有， Mereka tapi berinisiatif pergi ke Bethlehem. 他们主动的就到伯利恒去。 Kiranya kita semua yang hadir di sini punya sikap seperti begini. 但愿我们也拥有如此的这个回应的 Kita yang 行动。 sudah mengalami kasih Tuhan, mari kita punya sikap yang baik dalam memberikan tanggapan. 我们也经历了神的爱，但愿我们也有同样的举动， Memberikan tanggapan yang positif terhadap berita atau pesan dari Tuhan. 我们采取正面的行动。 Yang kedua, 第二件事， kasih Tuhan itu menggerakkan para gembala sehingga mereka itu rela dan siap berkorban. 神的爱推动这些牧羊人，直到他们甘心情愿的牺牲。 Kalau kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 15, 就是我们看路加福音第2章第12节， gembala itu berkata seorang kepada yang lain, 那个牧羊人之间他们在那里对谈的时候， mari kita ke Bethlehem, marilah kita pergi ke Bethlehem. 他们说：“来，我们去伯利恒。” Kalau dikatakan marilah kita pergi ke Bethlehem, berarti mereka tidak di dekat Bethlehem waktu itu. 当他们说“来，我们去伯利恒”的时候，表示他们并不靠近伯利恒。 Mohon maaf, bukan berada di dalam kota Bethlehem waktu itu maksudnya. 就是呢，他们并不是在这个伯利恒的城里， Tapi gembala-gembala itu berada pada jarak yang cukup jauh dari kota Bethlehem itu. 因为他们正在野地，就是在伯利恒的野地，在很远的地方。 Mereka meluangkan waktu untuk melakukan perjalanan itu demi bertemu dengan Yesus. 所以呢，为了要行见主耶稣，他们牺牲付出他们的时间。 Nah, coba bandingkan dengan Matius 2 ayatnya yang keempat. Imam kepala dan ahli Taurat, mereka yang notabene tahu tentang Alkitab, tapi tidak satu pun pergi ke Bethlehem. 我们在跟这个马太福音那里的那个祭司长和文士们，他们每一个人都知道，可是没有一个人去伯利恒。 Tapi bandingkan juga dengan orang-orang Majus dari timur. 还有跟那些从东方来的波斯做比较的话， Mereka dari negeri yang sangat jauh, ribuan kilometer datang untuk cari Tuhan Yesus itu. 波斯更遥远的地方，他们来行见主耶稣。 Saudara sekalian, kasih itu memberi, mau berkorban. 所以呢，爱是付出，爱是愿意牺牲。 Adakah kita luangkan waktu untuk cari Tuhan? 我们有没有付出时间来寻找神的话语？ Adakah kita luangkan waktu untuk melayani Tuhan? 我们有否付出时间来服侍？ Adakah kita luangkan waktu untuk menolong orang lain? 我们是否有付出时间来帮助别人？ Kasih yang sejati itu sungguh-sungguh mau berkorban. 真正的爱是愿意牺牲的爱， Meluangkan waktu, 就是抽出时间， memberikan sesuatu, 或者是献上一些的东西， memberikan daya, 摆上自己的力量， memberikan tenaga, 愿意付出能力， memberikan dana, 愿意付出金钱， memberikan doa. 也愿意付出祷告。 Saudara sekalian, ini ada di slide berikut ada satu kalimat yang baik sekali dari Bunda Teresa. 这里有一句就是采自这个特蕾莎所讲的话。 Sebuah pengorbanan agar jadi yang sejati tentu harus bayar harga, harus terluka,
harus mengosongkan dirimu sendiri. 一个真正的牺牲是要付上代价，甚至于会感受到伤害，而且也真的是完全的虚己的摆上自己。 Dan Yesus sudah memberikan teladan di dalam hal ini, saudara. 主耶稣已经在这件事情上给了我们最好的榜样， Teladan yang sepatutnya orang-orang percaya ikuti. 是我们每一个信靠他的人应该寻求、应该跟随的模范。 Mari kita rela dan siap berkorban untuk Tuhan. 但愿我们甘心情愿的牺牲付出， Untuk sesama. 为了神，为了我们身边的人， Untuk orang lain. 还有为其他的人。 Yang ketiga, 第三， kasih Tuhan menggerakkan para gembala itu sehingga mereka segera memakai kesempatan yang masih ada. 神的爱推动这些牧羊人，使到他们立刻抓紧机会。 Dalam Lukas 2 ayat 16 dikatakan gembala itu cepat-cepat berangkat. 在那里16节说到，他们很急忙的就去了伯利恒。 Mereka tidak tunda-tunda waktu, tidak ulur-ulur waktu. 他们急忙的去，他们没有推迟，他们没有拖延时间。 Begitu niat itu ada, mereka segera mewujudkannya. 当他们有了那个意念，他们就立刻行动。 Begitu mereka punya inisiatif untuk pergi ke Bethlehem, mereka segera melakukannya. 当他们主动要到伯利恒的时候，他们就立刻急忙的就去了。 Memakai waktu atau kesempatan sebaik-baiknya, sebab kesempatan itu tak selamanya ada. 所以呢，我们要抓紧时间，抓紧机会，因为机会不永远在我们身边。 Saudara sekalian bisa lihat dalam Matius 2 ayat 12 sampai 14. 我们可以看在马太福音第2章第12到14节那里。 Segera sesudah kunjungan orang-orang Majus, Yesus tidak ada lagi di Bethlehem. 因为之后，博士来去朝见主耶稣后，主耶稣不在伯利恒了，他离开了。 Itu untuk menunjukkan kesempatan tidak selamanya ada. Saudara. 所以呢，我们可以看到那个机会并不时常在我们身边。 Selama masih ada waktu, Tuhan masih karuniakan buat kita. 当我们还有机会，还有时间，我们要抓紧机会来服侍。 Mari kita pakai waktu yang masih ada ini dengan sebaik-baiknya. 但愿我们抓紧我们拥有的这些时间。 Niat awal yang baik, kalau tidak segera dilakukan, lama-kelamaan bisa kelupaan, saudara. 一个好的意念，就是我们没有马上付出行动的话，一下子就可能会忘记了。 Permisi tanya, niat awal atau janji apa kita kepada Tuhan di dalam tahun ini? 是否我们记得在今年我们曾经许下什么愿？我们想要怎么样做一些事情？我们有没有去做成呢？ Sudahkah itu kita lakukan? 我们有没有去完成我们的心愿呢？ Apakah komitmen kita yang kita pernah ucapkan di awal tahun yang sekarang sampai sekarang belum dilakukan? 或者是在年初的时候，我们曾经许下什么愿，或者是我们想要做些什么事情，我们已经做了吗？ Selagi masih ada waktu, mari gunakan waktu sebaik-baiknya. 当然，我们还拥有机会的时候，抓紧机会。 Yang berikutnya, yang keempat. 接下去第4点， Kasih Tuhan menggerakkan para gembala itu untuk tekun melakukan tindakan. 神的爱推动牧羊人，好叫他们殷勤的来行出他们的举动。 Itu ada gambar ya, menarik dia. Kodok itu ada seekor katak itu mau dimakan, itu apa sih namanya? Bangau. Ya. 我们可以看到这个图片呢，就是有一只鸟，它已经咬住了那个青蛙。 Nah, kataknya itu pegang tuh lehernya bangau gitu ya, supaya dia nggak bisa masuk gitu ya. 可是呢，青蛙呢就抓紧这个鸟的这个颚子，使到它不会吞下去。 Ya, katak itu tidak menyerah. Pokoknya jangan sampai dimakan. 所以呢，这个青蛙呢，它一点都没有妥协，它抓紧那个鸟的颈项。 Itulah berbicara tentang ketekunan, saudara. 所以呢，就是这样的来奋斗持久。 Ketekunan itu adalah semangat untuk tidak mau kalah oleh situasi yang sulit. 所以呢，这个持久的奋斗呢，就是很殷勤的做成一件事情。 Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 16, kata menjumpai itu artinya menemukan setelah mencari. 那个路加福音第16节那里说，他们就见到了，那个其实是他们经过了很多的挣扎，或者是许多的困难。
Waktu gembala-gembala itu pergi ke Bethlehem, mereka tidak langsung mendapatkan, tetapi mereka harus mencari dahulu ke sana kemari. 因为他们并不是马上就能够找到那个马槽，他们乃是要寻找很多的地方。 Berusaha dan gagal, namun tidak pernah gagal untuk berusaha, saudara. 所以呢，当我们面对一些困难的时候，或者甚至失败的时候，我们不放弃， Mencari dari satu tempat ke tempat yang lain sampai akhirnya bertemu dengan Yesus. 就是从一个地方到另外一个地方，直到行到主耶稣。 Ini bandingkan juga dengan orang-orang Majus, saudara. 同样的，那些波斯也是一样的。 Orang-orang Majus yang datang dari negeri jauh untuk mencari sang raja itu kira-kira butuh 2 tahun, saudara. 那些波斯他们从遥远的地方，他们走了差不多2年的时间，他们才到达。 Dari sejak Yesus lahir bintang itu ada, saudara. 就是当主耶稣降生，那个星已经出现了。 Dan bintang itu menuntun mereka dari negeri timur menuju sampai ke Bethlehem. 而且那个星带领他们从遥远的东方到伯利恒。 Jadi gembala sama orang Majus itu tidak pernah ketemu, saudara. 所以呢，其实这些牧羊人跟波斯并没有碰面， Jaraknya sekitar 2 tahun. 因为他们距离的时间是2年。 Orang-orang Majus itu mereka tekun, terus cari 波斯他 sampai 们 dapat. 非常有恒心的，他们不断的努力，一直到行到主耶稣。 Nah, saudara sekalian, apakah kita tekun di dalam mencari Tuhan? 是否我们在寻求神有没有那么样大的恒心呢？ Apakah kita tekun di dalam pekerjaan kita? 我们有没有在我们所做的事情上恒心的持久去做？ Apakah kita tekun di dalam pelayanan kita? 或者在我们的侍奉，我们也愿意忍耐的去做， Berusaha semaksimal mungkin mengatasi halangan demi mencapai tujuan yang baik. 付出最大的精力来克服一切的困难，为了得到最好的效果。 Permisi saya tanya, adakah kita tekun berdoa? 我们有没有在祷告的时候恒心， Adakah kita tekun untuk membaca firman? 或者恒心的读圣经， Adakah kita tekun untuk mengikuti ibadah? 恒心的来参加聚会？ Saudara sekalian, mengikuti ibadah dengan serius, dengan sungguh-sungguh itu tantangannya tuh banyak, saudara. 我们要认真的好好的聚会敬拜，那个是一个很大的挑战。 Bisa pikiran kita, bisa kesenangan kita sendiri. 我们必须放下我们自己想做的事情，还有我们这个心神要注意，要专注。 Nah, bagaimana kita berusaha mengalahkan tantangan-tantangan itu demi mengikuti ibadah dengan serius, dengan sungguh-sungguh. 而且呢，还要克服许许多多的拦阻，好叫我们能够认真专心的来敬拜神。 Apakah kita tekun saat teduh? 有没有我们在灵修的时候恒心？ atau apakah sebaliknya kita tekun nonton sinetron? 或者我们更多花时间去看连续剧？ Wah, ada halangan apa aja, pokoknya dikalahkan demi nonton sinetron. 甚至什么拦阻也不能够停止我们看连续剧。 Saudara sekalian, kasih Tuhan itu menggerakkan para gembala itu untuk tekun sampai mereka ketemu dengan Yesus. 神的爱推动牧羊人，让他们恒心寻求，找到主耶稣。 Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan, 我们已经领受了神的爱。 kiranya kasih Tuhan itu juga menggerakkan kita untuk kita tekun di dalam melakukan tindakan. 但愿神的爱推动我们，好叫我们真是有恒心忍耐来去追求。 Dan yang kelima, yang terakhir, kasih Tuhan menggerakkan para gembala itu untuk bersaksi tentang Tuhan. 最后一点就是神的爱推动牧羊人做见证。 Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-17, setelah mereka menemukan Yesus, para gembala itu bercerita tentang anak itu. 在第17节那里说，当他们听到了、看到了，他们就把这件事情说出去。 Mereka bersaksi tentang Yesus. 他们就说出去，为主耶稣做见证。 Dan di dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan mereka memuji dan memuliakan Allah. 然后呢，在第20节那里说，他们赞美神。 Boleh dikatakan bahwa mereka itu menggantikan peran malaikat untuk memuji dan memuliakan Allah. 可以说他们现在取代了天使的那个角色，他们赞美神。 Ayat 17 itu berbicara tentang bersaksi melalui perkataan. 第17节那里说的就是借着他们的口来做见证。 Ayat 20 berbicara tentang bersaksi melalui perbuatan, tindakan.
然后呢，第20节呢，就是借着他们的行动做见证。 Ayat 17 berbicara tentang bersaksi melalui bercerita. 然后第17节那里说到，他们用他们的口传扬来做见证。 Ayat 20 berbicara tentang bersaksi melalui bernyanyi. 然后呢，第20节那里说到，他们用诗歌来赞美、来见证神。 Misi tanya, lebih suka nyanyi lagu rohani apa lagu sekuler? Ayo. 请问你们更喜欢唱属灵歌曲，或者是喜欢唱流行歌曲？ Saudara sekalian, kalau kita lebih suka nyanyi lagu rohani, itu kesaksian loh. 就是我们喜欢唱圣诗或者赞美诗歌，那个是一个很好的见证。 Saudara sekalian, dulu waktu papa saya masih hidup, 我记得当我父亲在世的时候， papa saya suka nyanyi lagu gereja. 他很喜欢唱诗歌，唱的都是教会的诗歌。 Sampai tetangga orang-orang di sekitar itu mereka bilang, wah lagu-lagu Kristen tuh bagus ya. 甚至于我们四周围的那些邻居呢，他们时常听到教会的诗歌，他们说，基督教的诗歌很好听。 Kalau denger lagu rohani orang Kristen tuh kok rasanya damai. 他们说听到基督徒唱的诗歌呢，好像心里很平安， Kok rasanya ada pengharapan. 感觉到真的心里很喜乐。 Waduh, saudara sekalian, sangat bersyukur nama Tuhan dipermuliakan. 所以呢，我们唱诗歌，神的名得到荣耀，那个是一件很大的恩典。 Memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus yang memberikan damai dan 我们 harapan. 有机会能够做见证，主耶稣他来。 Nah, saudara sekalian, para malaikat itu tidak pernah mengalami bagaimana rasanya menerima kasih karunia Tuhan. 所以呢，天使他们没有想到经历接受神的爱。 Mereka tidak pernah merasakan bagaimana demi misi penyelamatan Allah itu datang ke dunia ini. 他们也没有想到怎么样能够经历神来到这个世界上来做救赎的大功。 Hanya kita umat manusia yang mengalami kasih karunia Allah yang begitu besar itu. 所以呢，天使没有经历的，我们这些人经历到神的爱。 Jadi bersaksi bagi Yesus itu adalah hak istimewa buat kita. 所以呢，我们能够为主耶稣做见证，是我们的特权， Dan juga tanggung jawab kewajiban yang serius buat kita. 也是我们的责任，也是一个真正我们应该付出的工作。 Mari di dalam momen Natal ini kita bersaksi sebanyak-banyaknya tentang Tuhan dan kasih-Nya. 但愿我们更多做见证，见证神的爱，见证神的作为。 Slide yang terakhir. 接下去， Ini ada gambar bagus sekali, saudara. 我们可以看到这个记号， Bisa bacanya itu apa artinya? 你们大约能够猜测是什么意思呢？ Yesus datang ke dunia untuk pertama kalinya. 主耶稣来， Kemudian mati di atas kayu salib. 他死在十字架上， Bangkit kembali dengan mulia. 他从坟墓再次的复活， Kembali naik ke sorga. 他复活了，他升天， Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. 然后他还要第二次的再来。 Bersaksi tentang pribadi Sang Juru Selamat. 让我们来见证主耶稣。 Dan bukan hanya di dalam momen Natal itu, di dalam momen Natal ini kita bersama-sama bersaksi tentang pribadi Sang Juru Selamat. 不单只在圣诞节我们做见证， Tapi di sisi yang lain, mari kita juga bersaksi tentang kasih Sang Juru Selamat. 但愿在日常生活上，我们也见证神的大爱。 Kiranya dalam momen Natal ini sebagai love movement, gerakan kasih. 但愿借着这个圣诞节，成为一个激励我们的、推动我们的一个爱。 Bersaksi tentang kasih Sang Juru Selamat 我们来见证神的爱， melalui aksi sosial Natal. 借着我们所做的一切的慈善的工作。 Setiap kali momen Natal, mari kita bersaksi tentang pribadi Sang Juru Selamat dan kasih Sang Juru Selamat. 但也每一次圣诞节，我们都这样的做见证，见证神的爱。 Kiranya Tuhan tolong setiap kita 但愿神帮助我们每一个人， agar kita senantiasa baik di dalam memberikan tanggapan, 好叫我们抓紧机会来回应神。 di dalam mendapatkan berita dari firman Tuhan. 当我们听到神的信息，我们做见证， Rela dan siap berkorban, 我们甘心情愿的付出，摆上自己， baik bagi Tuhan maupun bagi sesama.
无论为神，无论为人， segera memakai kesempatan yang masih ada, 我们急急忙忙的抓紧机会， bertekun melakukan tindakan, 而且恒心忍耐的来克服一切困难。 bersaksi tentang pribadi dan kasih Tuhan. 我们要见证神的爱， Kiranya Tuhan tolong setiap kita. 但愿神赐福我们每一位人。 Mari kita masuk dalam saat hening. 我们来进入默祷。